Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Izzah binti Abdul Rahman daripada Kumpulan 1. Jadi hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang bisnes model canvas atau lebih singkatnya dikenali sebagai BMC. BMC ini merupakan sebuah plan bagi sesebuah perjalanan operasi perniagaan bagi sesebuah syarikat. Kerana melalui BMC ini, sesebuah syarikat dapat mengenal pasti sumber pendapatan mereka, sasaran pelanggan, produk dan kos. Jadi di sini senang saya simpulkan bahawa BMC ini amat penting bagi sesebuah syarikat supaya mereka dapat merangka kerja dengan lebih inovatif yang dapat membantu mereka lebih maju pada masa hadapan. Dan di dalam BMC juga kita mempunyai 9 segmen yang mana nanti di setiap satu segmen nanti akan dikupas dan dijelaskan dengan lebih terperinci oleh ahli kumpulan saya yang lain. Nantikan. Untuk value proposition, yang pertama sekali ialah dia mempunyai harga yang berpatutan. Kami mempunyai dua set, iaitu set A dan set B, di mana satu berharga RM15 dan satu lagi berharga RM20. Harga ini sesuai untuk para pelajar yang mempunyai bajet yang lebih rendah. Dan jika seorang pelanggan itu mempunyai bajet yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang kami tawarkan, mereka boleh membuat custom made sesuai dengan bajet mereka sendiri. Yang kedua ialah mempunyai reka bentuk yang menarik. Surprise box ini ialah hasil tangan daripada kami sendiri dan ianya hasil daripada kreativiti kami sendiri. Yang ketiga ialah menjimatkan masa pelanggan. Kami membuka tawaran atau pembelian secara online dan boleh akses atau WhatsApp ke kami pada bila-bila masa. Kami buka selama 24 jam. Kadang-kadang sesedekah pelanggan tiada masa untuk membuat surprise box atau memberikan kejutan kepada orang yang tersayang, maka kami menyediakan tawaran ini dan melalui pos laju atau COD. Akhir sekali, produk kami ialah produk masa pengguna di mana ia menepati ciri seseorang pelanggan yang ingin membeli secara online, di mana ia mempunyai harga yang berpatutan, desain yang menarik, menjimatkan masa dan boleh membuat pilihan secara sendiri atau mengikut bajet yang tertentu. Okey, seterusnya customer segment iaitu segmen pelanggan. Segmen pelanggan merupakan salah satu daripada 9 elemen utama dalam bisnes model canvas, iaitu BMC. Apa itu segmen pelanggan? Segmen pelanggan merujuk kepada bagaimana kita menetapkan kumpulan sasaran pelanggan ataupun target customer yang kita mahu. Segmen pelanggan terdiri daripada 4 bahagian. Yang pertama, mass market. Yang kedua, niche market. Yang ketiga, segmented. Dan yang keempat, multi-sided platform. Okey, yang pertama adalah mass market. Mass market ini merujuk kepada model bisnes tanpa sasaran yang khusus. Model bisnes ini juga tidak membezakan sasaran pelanggan yang mereka mahu. Yang kedua, niche market. Model bisnes bagi niche market pula bagi memenuhi kehendak yang lebih spesifik. Tawaran nilai, saluran pengedaran dan perhubungan dengan pelanggan perlu merujuk kepada kehendak tersebut. Yang ketiga ialah segmented. Contoh paling mudah bagi segmented adalah bank. Mereka mempunyai pelanggan yang berbeza dan perkhidmatan juga berlainan. Yang terakhir iaitu yang keempat, multi-sided platform. Multi-sided platform bermaksud organisasi yang memerlukan 2 atau lebih segmen pelanggan yang bergantung antara satu sama lain. Channel atau saluran ialah merujuk kepada saluran yang digunakan bagi mempromosikan produk dan medium yang digunakan untuk berhubung dengan pelanggan. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui kehendak para pelanggan. Fungsi saluran adalah memberikan kesedaran pada pelanggan atau pelanggan sasaran mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Seterusnya, dapat membantu pelanggan memahami dan menilai tawaran nilai seperti kelebihan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Selain itu, ia juga memudahkan pelanggan membeli produk atau jenis perkhidmatan yang pelanggan kehendaki. Contoh bagi saluran adalah seperti yang pertama, membuat promosi melalui sosial media seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Yang kedua, menggunakan promosi atas talian, contohnya melalui website. Yang ketiga, melakukan iklan atau hebahan. Dan yang akhir sekali, memasang poster bagi menarik pelanggan. Yang seterusnya ialah customer relationship. Hubungan dengan pelanggan merupakan aspek yang paling penting di dalam perniagaan. Pelanggan bermaksud orang yang sudah membeli atau berurusan dengan syarikat. Pelanggan adalah orang yang akan membantu syarikat untuk meneruskan bisnes dan membesarkan lagi bisnes tersebut. Jadi, bagaimanakah cara untuk memastikan pelanggan terus membeli atau berurusan dengan syarikat? Yang pertama ialah melayani pelanggan dengan baik.
Oleh itu, ianya akan membuatkan pelanggan berasa selesa untuk berurusan. Seterusnya ialah sentiasa membuat promosi bagi menarik minat pelanggan. Selain itu, memudahkan pelanggan menghubungi melalui WhatsApp, Facebook dan juga IG. WhatsApp adalah sangat penting kerana ianya merupakan aplikasi yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tak kira umur sama ada kanak-kanak, dewasa ataupun orang yang sudah berusia. Yang terakhir ialah mengetahui keperluan dan kehendak pelanggan melalui feedback yang diberikan oleh mereka sama ada di WhatsApp, Facebook ataupun Instagram. Sekarang saya akan bentangkan tentang revenue stream. Kumpulan kami menjual dua jenis surprise box iaitu box A dan box B. Box A kami adalah RM15 dan box B kami adalah RM20. Kami juga menawarkan perkhidmatan surprise box yang boleh di-customize tetapi harganya berbeza. Untung kami daripada setiap jualan termasuk harga pos adalah RM5. Key activities, aktiviti utama adalah sebarang aktiviti yang dilakukan oleh perniagaan untuk tujuan utama memperoleh keuntungan. Kegiatan perniagaan meliputi operasi, pemasaran, produksi, penyelesaian masalah dan administrasi. Terdapat 4 aktiviti utama yang dijalankan bagi syarikat kami. Antaranya ialah pemasaran. Syarikat kami telah memasarkan produk pengiklanan dalam media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram. Seterusnya, mengumpul pesanan. Kami telah mengambil pesanan dan butir maklumat pelanggan seperti nama, alamat, nombor telefon dan jenis set surprise box. Selain itu, kami telah melakukan penyelidikan dan pembangunan. Kami telah membuat pemeriksaan produk sebelum membuat penghantaran kepada pelanggan bagi memastikan kualiti produk kami terjaga. Akhir sekali, mengenai penghantaran, syarikat kami telah menggunakan perkhidmatan pengambilan dan penghantaran secara percuma. Saya akan menerangkan mengenai key resources iaitu sumber utama. Pertama sekali ialah pekerja. Setiap pekerja mempunyai jawatan yang tersendiri untuk melaksanakan tugas masing-masing yang berbeza bagi melaksanakan bisnes kami. Sebagai contoh, CEO syarikat bertanggungjawab untuk memastikan seluruh pekerja di dalam syarikat kami melaksanakan tugas masing-masing agar bisnes kami berjalan dengan lancar. Yang kedua ialah komputer riba dan telefon pintar. Komputer riba dan telefon pintar diperlukan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Setiap pekerja melaksanakan tugas masing-masing dan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga ialah kotak hadiah. Kotak hadiah diperlukan untuk mengisi di dalamnya coklat-coklat yang telah dipilih oleh pelanggan. Yang keempat ialah coklat. Pelbagai jenis coklat boleh dipilih oleh pelanggan seperti Zip Cadbury, Mini Cadbury, Mini Kinder Bueno, Mini Hershey, Choki-Choki dan KitKat. Yang kelima ialah ribbon dan kad ucapan. Ribbon digunakan untuk membalut kotak hadiah coklat tersebut dan juga kad ucapan diperlukan untuk menulis pesanan daripada pelanggan kepada penerima hadiah tersebut. Yang keenam ialah rangkaian internet. Rangkaian internet diperlukan oleh pekerja-pekerja untuk mengemaskini seluruh kerja mereka dan juga digunakan sebagai sumber untuk berinteraksi dengan customer melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang Key Partner. Key Partner merupakan rangkaian pembekal dan juga rakan kongsi dalam perniagaan yang dijalankan. Untuk box of surprise kami, antara partner kami ialah Shopee iaitu Big Box Store yang menyediakan kotak kepada kami. Seterusnya adalah ahli kumpulan Autotico sendiri yang terlibat secara langsung dalam penyediaan box of surprise tersebut. Seterusnya adalah kedai hadiah di mana mereka menyediakan balon dan bahan-bahan kejutan yang lain untuk kami dapatkan. Seterusnya ialah JNT. JNT merupakan kerja utama kami untuk menghantar box of surprise ini ke seluruh negeri. Antaranya kos-kos yang dikenakan dalam bisnes kita ialah kos jualan, kos pos dan kos bahan mentah. Bagi surprise box A, kita menjual dengan harga RM15. Manakala bagi surprise box B, kita menjual dengan harga RM20. Kos pos sudah menetap dengan harga RM3. Manakala kos bahan mentah, bagi surprise box A, kita menetapkan RM5. Manakala bagi surprise box B,
kita menetapkan RM8.